Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, kita singgah kepada tazkirah saya pagi ini. Sedikit info dan input ilmu pada kita semua berkenaan dengan permasalahan lingkungan dalam kes-kes di mahkamah syariah. Baik, sebelum itu saya mohon sekiranya kawan-kawan ataupun mereka di luar sana ada permasalahan, boleh WhatsApp saya 013-36-22255 dan boleh bertanyakan persoalan, apa-apa persoalan yang mungkin saya akan jawab selepas ini dengan insya-Allah lah, cuba yang terbaik di video-video saya yang kehadapan. Jadi saya nak bagi tahu sini, saya buat satu channel ini untuk soal dan jawab berkenaan isu-isu mahkamah syariah. So hari ini kita ambil lagi soalan yang berkenaan dengan isu mahkamah syariah yang mungkin kita kupas setiap hari. Baik, kita lihat di sini iaitu daripada Puan Liza. Puan Liza kata, "Tuan, boleh jelaskan bagaimana bapa kepada anak-anak yang saya jaga sekarang ini enggan memberi nafkah dan cuai dalam pemberian nafkah. So, bagaimanakah cara penyelesaiannya?" Okey, sekarang ni Liza mengatakan bahawa itu anak-anak yang dia jaga sekarang ni, itu bapa kandung kepada anak-anak ni enggan memberi nafkah dan cuai dalam pemberian nafkah. Jadi mungkin Liza ni tak bagi tahu pula dia dah bercerai ke dah masih lagi suami isteri. Jadi dia nyatakan bahawa macam mana caranya kalau suami ataupun bapa kepada anak-anak ni enggan memberi nafkah. Baik, soalan yang menarik. So kita akan nyatakan di sini. Baik, sebelum tu saya nak tanya juga Puan Liza. Puan Liza ni nanti akan WhatsApp saya balik. Adakah Puan Liza ni dah memiliki ataupun dah daftarkan tak permohonan untuk perintah nafkah anak di mahkamah? Sebelum tu saya bagi tahu kepada anda semua, sekiranya bercerai ataupun tak bercerai sekalipun, berkenaan isu nafkah anak ni, anda boleh terus ke mahkamah syariah untuk membuat permohonan menentukan kadar berapa jumlah sebenarnya untuk nafkah untuk anak-anak anda. Sebab kalau tak ada tak ada perintah daripada mahkamah, jadi macam mana kita nak tentukan kadar yang sebenar kan? Katakanlah 3 orang anak, seorang 500, jadi 1,500. Katakanlah suami itu atau bapa itu bagi RM1,000. Kalau tak mencukupi ataupun tak ada perintah, jadi bagaimana kita nak tentukan bahawa kadar itu sebenarnya adalah tak cukup? Maksudnya kalau kata ada perintah mahkamah, jadi mudahlah. Jadi kalau dia bayar 1,000, ada lagi baki 500. So dia kena ikut, arahan tu kena ikut. Ada orang bagi nafkah tapi tak mencukupi. Sebab tu kita perlukan perintah mahkamah tu. Jadi biar jelas dan biar pihak semua bersetuju dengan kadar tu. Jadi saya mohon kepada semua, minta tolong dapatkan perintah nafkah anak. Jadi memudahkan kes kita akan datang di mahkamah. Jadi sekiranya dia tak bayar, so dikira hutang. Boleh tuntut lah, nanti boleh tuntut. Jadi hutang dia takkan selesai. Jadi kalau tak bayar, so dia akan jadi hutang setiap tahun akan meningkat, dan kita boleh mohon kepada mahkamah untuk minta dibayar. Okey. Jadi sekarang ini penentuan kadar nafkah, tentu sekiranya tak ada persetujuan di antara suami isteri dan juga yang bercerai ni, mahkamah akan tentukan kadar dia. Jadi sebaiknya di sini saya beritahu Puan Liza, kalau tidak ada perintah mahkamah, so dapatkan terus pergi ke mahkamah untuk dapatkan kadar yang betul lah untuk nafkah anak anda. Jadi
Kalau tu ramai juga bertanya pada saya, leceh kan, leceh dah pergi mahkamah, turun naik mahkamah dan sebagainya kan belum tentu dapat dan sebagainya. Itu kata-kata yang cuba kita kena mohon lah. Memang ada kan, peruntukan ada, cuma masa tu perlukan masa lah kan. Tapi tak semestinya lama dan sebagainya. Ada proses-proses dia kena ikut lah kan. Tak boleh lah kan. Maksudnya benda ni semuanya, kalau sekiranya ada penyelesaian, ada persetujuan, tu senang kan. Sekiranya pihak tak bersetuju dengan kadar yang ditetapkan, memanglah kan kena pembuktian dan sebagainya. Itu biasalah, lumrah lah kehidupan kan. Baik. Jadi Puan Liza kata macam mana sebab suami dia ataupun bapa kepada anak ni enggan bagi nafkah dan cuba bagi nafkah. Macam bagi sebut macam ayat tu macam bagi kan, tapi cuai. Maksudnya tak mencukupi lah tu. Okey, pertama Puan Liza kena pergi ke mahkamah syariah buat permohonan untuk nafkah anak. Jadi mereka yang mungkin kerja dalam tentera boleh pergi jumpa dengan pegawai kakak dulu untuk buat perbincangan sebagainya, dan juga mungkin di jabatan-jabatan lain ada pegawai-pegawai tertentu kan untuk penyelesaian, mungkin boleh menyelesaikan dalaman kemudian direkodkan di mahkamah kan. Okay, pertama kena buat permohonan di mahkamah, dan sekiranya kalau ada dalam tentera untuk melalui kagat dan juga pegawai-pegawai yang berkenaan. Okey, itu dua. Kemudian yang ketiga, sekarang ada program BSK. Saya sebelum ni ada program BSK bagi isu nafkah ni. Tapi puan-puan atau tuan puan-puan semua boleh cek sendirilah program BSK ni sama ada masih lagi ada ataupun bagaimana. Di semua BSK ni selalu di mahkamah kan. Tapi tak semua, mungkin saya kena cek lah kalau di wilayah persekutuan ada untuk BSK ni. Boleh cek di tempat masing-masing di mahkamah sama ada adakah program BSK ni masih ada berlaku sebab dia orang kata pihak program BSK ni akan menguruskan bukan isu nafkah ni isu nafkah tertunggak dan sebagainya. Okey. Kemudian kebiasaan kita lihat kalau sekiranya suami ni ataupun bapa kepada anak ni tak bagi nafkah, kita boleh buat berbagai cara lah dari mahkamah ni. Kita mohon supaya dibuat potongan gaji setiap bulan pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena datang mahkamah lah. So, mahkamah yang ada kuasa untuk membuat potongan gaji dalam polis ke tentera ke dan sebagainya dalam sektor kerajaan. So kita mohon mahkamah untuk buat potongan gaji. Payah sangat nak bagi nafkah setiap bulan kan. Buat potongan gaji setiap bulan. So tapi kena dapat arahan mahkamah. Mahkamah akan tentukan bermula bila kadar potongan tu dibuat. Lepas tu majikan dia siapa, kena tahu siapa majikan dia. Kemudian bila potongan tu dibuat kan. Benda tu kena lengkap kan. Apa lagi? Potongan apa? Kalau dah pencen buat potongan pencen. Jadi tak perlu lagi setiap bulan kita merayu-rayu mesej WhatsApp tak faham kan. Tak dapat nafkah kan. Jadi menyusahkan. Jadi kebiasaan sebagai tahu sini, so Puan Liza boleh mohon untuk buat permohonan potongan gaji. Biasa orang akan buat direct, maksudnya pihak atau apa ni direct buat potongan ataupun terus masuk akaun kita sebagai ibu kan. Buat potongan gaji masuk ke akaun kita ataupun potongan pencen masuk ke akaun kita. Tapi ada terma-terma lain lah yang saya sebut tadi. Bermula bila 26 hari bulan, setiap bulan masuk duit. Bank mana kena nyatakan di mahkamah, bank mana nak masuk, apa nombor akaun dia, okey, apa nama-nama anak dia, nombor MyKid anak semua. So kita benda-benda dokumen tu penting maklumat. Sebab tu kita perlukan benda-benda tu untuk naik mahkamah supaya mahkamah menilai, meneliti betul ni anak dia, betul lah kadar dia, betul lah dia ni bekerja di mana. Jadi tu kan satu penyelesaian baik kan. Jadi tak perlu pening pada kita ada mahkamah syariah. So kita apa-apa permasalahan kita boleh rujuk pada pegawai yang berkenaan. Okey, Puan Liza. So buat dulu yang saya cadangkan di sini. Sekiranya suami anda ni bekerja, so boleh buat permohonan untuk potongan gaji dan sekiranya masih lagi gagal, so ada step by step dan sebagainya kan. Kita pun tak ada masalah boleh diatasi sebenarnya. Sekiranya tak
tak apa tak mahir, so boleh melantik perkongsian ini di Malaysia, banyak di sini. Baik, semoga ada manfaat pada anda semua pada hari ini. Sekiranya ada permasalahan lagi, boleh WhatsApp kita dan saya 03362255. InsyaAllah saya akan cuba jawab untuk anda semua. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.